belajar di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Batu. Mereka melihat kegelapan saban hari, setiap masa. Mereka terpilih menjadi insan istimewa, kelainan upaya cacat penglihatan. Tetapi cacat penglihatan bukan bermakna segalanya tiada masa depan, kerana pasti ada cahaya di penghujung terowong menanti mereka. Inilah sekolah di tengah bandaraya Kuala Lumpur yang menjadi destinasi penting bagi ibu bapa setiap pagi. Sekolah Pendidikan Khas Cacat Penglihatan di Jalan Batu ini terletak di tengah-tengah kepesatan bandaraya Kuala Lumpur. SK Pendidikan Khas Jalan Batu adalah sekolah untuk murid-murid mempunyai kecacatan penglihatan. Murid-murid di sini berjumlah 36 orang, terdiri daripada pelbagai bangsa, mempunyai 22 orang guru di mana 3 daripadanya adalah guru yang mengalami masalah penglihatan, namun mereka tetap mengajar seperti biasa. Pada tahun 1988, sekolah ini telah memulakan pentadbiran secara sendiri dan kini mempunyai sebuah blok yang boleh menampung kelas-kelas pra tahun 1 hingga 6, pejabat am, pejabat guru besar dan pusat sumber sekolah. Selari dengan tujuan sekolah ini untuk menyediakan pendidikan menyeluruh kepada murid-murid istimewa, ia telah memberi sinar kepada ramai ibu bapa yang mempunyai anak-anak cacat penglihatan. Kita sekarang ada 36 murid, 4 adalah prasekolah, 32 adalah dari tahap 1 sampailah tahap 1 tahap 2, 1 sampai darjah 6. Dekat sini dia boleh ekstra sampai 14 tahun. Dia boleh ekstra 2 tahun. Kategori yang pertama B1. B1 ni total blind. Kita tengok ada yang budak tu nampak macam mata kita tapi kita nak ni dia tak fungsi. Ada juga yang mata boleh keluar. Mata dia boleh congkir, dia keluar, dia basuh sekejap, lepas tu masuk balik. Dia ada bola mata, dia mengisi sini. Kalau tidak, dia akan nampak macam berlubang. Tangan pun sentiasa nak cucuk. B2 ni, kita ada saki-baki penglihatan. Ataupun dah teruk sangat, dia akan braille. Yang kedua, dia tulis boleh, cumanya kertas dia besar. Lepas tu, kertas A3 font 20. Perbezaan tahap kecacatan penglihatan yang dialami oleh anak-anak ini sesungguhnya adalah cabaran besar kepada guru-guru di sekolah ini. Mereka perlu bijak dan proaktif dalam melakukan pelbagai pendekatan yang berbeza bagi memastikan anak-anak murid mereka memahami setiap apa yang disampaikan. Cabaran kita baca guna mata. Titik-titik tu. Diorang baca ikut jari. Kalau kita dalam satu kelas ada 6. 6 tu kategori dia beza-beza. Ni nampak separuh, yang ni nampak separuh, yang ni nampak sikit, yang tu tak nampak langsung. Sama cabaran kita dengan mata pelajaran lain. Kalau buku ni dia ada buku braille, lepas tu dia ada buku yang kita cetak besar. Semestinya ia sesuatu yang mencabar dan menuntut kesabaran, tetapi bagi guru-guru di sini, ia sudah sebati kerana memegang falsafah Allah bisa, tegal biasa. Tidak seperti anak-anak normal yang lain, aktiviti ko-kurikulum bagi golongan ini sangat terhad. Salah satu aktiviti memantapkan kemahiran urus diri ialah dengan mendedahkan murid-murid kepada aktiviti bermain bola khas yang mempunyai loceng di dalamnya. Di sini kita
Pembelajaran kita mengikut arus perdana iaitu BM, BI, Matematik, Sains, semua subjek sama. Cuma kita ada penambahan KAIMA. KAIMA itu subjek kemahiran asas individu penglihatan lah, untuk mereka buat pengurusan diri, untuk mereka boleh buat berdikari masa hadapan lah. Damian boleh sentuh siapa? Damian boleh sentuh siapa? Boleh sentuh saya. Lagi boleh sentuh siapa? Cikgu lagi? Kawan. Kawan perempuan. Kawan apa? Kawan perempuan. Kawan lelaki tak boleh sentuh-sentuh. Murid-murid dekat sini adalah kelas cekal. Dalam kelas cekal ni ada yang tidak boleh bercakap, masalah pembelajaran, ada yang masalah fizikal. Tidak seperti mendepani murid biasa, guru-guru di sekolah ini perlu berjiwa lebih besar dalam mendepani murid-murid berkefungsian rendah seperti ini. Pujian kepada Kementerian Pendidikan yang sentiasa berusaha untuk memberikan peluang kepada kesemua murid berkeperluan khas. Kita ada lagi yang kelas cekal, dia ada multi. Kita tengok kad OKU dia BL, tapi kelas cekal tu dia sekadar tulis BL, cuma dia ada tambahan lagi. Dia tak boleh mengeja, tak boleh membaca. Walaupun mengalami kesekatan penglihatan, murid-murid di sini dilihat amat cekal dan tidak mudah berputus asa. Setiap hari mereka akan mempelajari kombinasi titik Braille yang membentuk simbol dan huruf. Walaupun kekurangan satu panca indera iaitu daya penglihatan, namun deria rasa dan ingatan mereka cukup kuat. Mereka mampu berjalan, malah berlari di sekitar kawasan sekolah secara sendiri tanpa bantuan tongkat mahupun dibimbing oleh sesiapa. Sesungguhnya mereka dikurniakan banyak kelebihan dan bakat yang luar biasa. Dan Natalia adalah contoh antara murid yang mendapat manfaat daripada terbinanya sekolah pendidikan khas ini oleh kerajaan. Okey, sebenarnya dia masa Natalia lahir dia memang ada congenital condition lah, right? Dari segi mata dia, right? Dia boleh lihat tapi memang dah kabur dan perlukan treatment lah. Dia started losing her sight masuk umur 9 tahun. Masa tu dia masih bersekolah kat sekolah biasa lah. We also play tennis, volleyball, and football. But football in Australia is different from soccer. Ada setengah ibu bapa ni dia nak sekadar anak dia datang je, tak nak ke depan. Memang ada macam tu, tapi macam Natalia tu dia baru je datang sekolah ni, dah baru 1 tahun, tak sampai 1 tahun, tapi impak daripada mak bapak dia, support dia, dia boleh baca laju daripada apa yang budak ada kat sini. Sebab dia tak dapat lihat kan, so kenalah prepare dia untuk masuk ke sekolah yang lebih specialised lah, seperti SKPK Jalan Batu lah. Kalau dari segi parenting kena accept lah dari mula-mula kan, hakikat bahawa dia akan lose her sight. Belajar braille, belajar piano, dia memang belajar piano dari umur 5 tahun dah. Guru adalah tulang belakang utama untuk memberikan pendidikan berterusan kepada anak-anak istimewa ini. Inilah antara cabaran yang terpaksa dilalui oleh Cikgu Hazliana Hussein yang berasal dari Sarawak, yang turut berusaha mempelajari serta menguasai tulisan Braille bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Ini merupakan tempat posting saya yang pertama. Saya tak pernah apply atau minta kat mana-mana, tapi memang dah ditakdirkan datang ke sini. 3 bulan pertama, secara jujur saya cakap saya tak dapat mengajar. Sebab meja saya ialah TESOL dan saya memang tak pernah tahu ataupun pergi ke sekolah pendidikan khas, especially sekolah buta lah. Jadi bila datang first tu saya heran.
Budak-budak ni dia datang dekat dengan saya, fikir, kenapa budak ni datang dekat ni? Kenapa dekat sangat? Rupa-rupanya dia nak tengok saya. Dia nak tengok secara dekat. Jadi bila macam tu, bila 3 bulan pertama, saya start belajar Braille sikit-sikit. Saya start tengok macam mana kemahiran murid-murid ni bergerak, berjalan, apa semua, cara dia orang membraille. Okey, daripada situ saya belajar sedikit-sedikit lah. Kita ada 5 macam indera. Dia hilang 1. 4 ni aktif. Bau, dengar, sentuh. Kalau yang mahir, dia buku teks dia sentuh gitu. Ni matematik, ni bahasa Inggeris. Sekali je. Itu. Lepas tu kalau kita sebagai cikgu, kita datang dalam kelas senyap-senyap je. Shh, ada cikgu. Sebab dia bau kita. Kisah Amir yang kurang bernasib baik namun cemerlang dalam pelbagai aspek lain ini merupakan sebahagian dari inspirasi yang menguatkan lagi semangat semua guru pendidikan khas di sekolah ini. Kat sini macam Amir, dia memang B1 totally blind. Murid-murid di sini sebenarnya mereka sangat bertuah walaupun mereka tidak nampak, tapi ingatan mereka sangat kuat. Contohnya seperti Amir. Sini macam Amir tu kan, dia itu saya duduk sebelah dia, saya duduk bawah, saya duduk sebelah dia. Dia bisik kat telinga saya, cikgu malang jadi Amir. Kenapa tu kan? Amir tak nampak, Amir tak boleh buat apa-apa pun cikgu. Mungkinnya jadi Amir. Saya pakai mask, saya pun tarik mask ke mata saya. Air mata saya dah keluar. Itu saya selalu pegang dia tu. Saya nak bagi semangat kat dia. Ada lagi orang yang sayang pada dia. Macam tu. Lepas tu saya cakap, Amir jangan cakap macam tu. Ni dah kejadian Allah kan. Walaupun Amir macam ni, tapi Amir ada kehebatan Amir. Amir boleh boleh membimbing kawan-kawan, Amir boleh membaca braille dengan baik. Ada cikgu-cikgu saya Amir semua. Pelbagai pendekatan perlu diganding bersama bagi menepati gaya pembelajaran kanak-kanak cacat penglihatan ini di samping membina semangat serta jati diri yang kuat. Selain dari perhatian kasih sayang dari guru-guru amat ditagih oleh golongan istimewa ini sebagai pemangkin emosi mereka. Kita nak didik dia bukan susah, bukan senang, tapi berdasarkan keupayaan masing-masing. Dia berbeza keupayaan budak-budak. Macam Amir nak pergi kantin, dia berlari je walaupun dia tak nampak. Sebab dia tahu step dia. Dia tak naik ni macam kita. Kalau kita tutup mata, automatik naik tangan kita. Kita nak cakap. Tapi diorang tak naik tangan. Diorang jalan je. Selain daripada didedahkan dalam pengajaran akademik, pelajar di sini juga tidak ketinggalan dalam melakukan aktiviti kokurikulum sama seperti pelajar normal yang lain. Antaranya termasuklah sukan, kelab-kelab dan badan beruniform termasuklah pengangkat muda. Cikgu Amir Ikhwanuddin adalah insan berjiwa besar kerana memilih profesyen guru sekolah pendidikan khas setelah dia sendiri membesar bersama 2 adiknya yang juga OKU. Melalui pengalaman saya dalam menguruskan 2 orang adik saya yang merupakan OKU pembelajaran, jadi setiap apa yang saya lalui bersama dengan ahli keluarga saya dalam menguruskan adik saya itu, saya gunakan dan interpretasikan dalam mendidik anak-anak murid berkeperluan khas ketidakupayaan penglihatan ini. Mereka ini mempunyai semangat juang yang tinggilah, sebabnya mereka memerlukan usaha 2 kali ganda berbanding individu normal untuk berjaya. Kejayaan yang manis bagi saya ialah apabila murid-murid saya itu dapat berdikari apabila mereka dewasa kelak dan dapat menguruskan kehidupan mereka dengan baik.
Sekolah Pendidikan Khas Cacat Penglihatan Jalan Batu, Kuala Lumpur ini turut mempunyai 3 orang guru kelainan upaya. Antaranya ialah Cikgu Muhammad Nizam Abdul Majid dan Cikgu Syafawati Abdul Jamal. Cikgu Muhammad Nizam merupakan lulusan dari Institut Perguruan Ilmu Khas dan telah berkhidmat lebih 8 tahun di sini. Beliau adalah antara guru yang pastinya amat istimewa kerana mempunyai satu sentuhan yang berbeza, iaitu dapat merasai denyut rasa dan perasaan seseorang yang tidak dapat melihat. Kalau dilihat dari segi struktur fizikal mata saya, nampak macam celik. Tapi saya mengalami masalah penglihatan yang melibatkan urat saraf. Jadi orang akan kata, ya awak ni nampak ke buta? Jadi nak tak nak kita kena pakai tongkat putih dan juga ada kad OKU. Itu penting. Cabaran dia memang akan selalu ada sebab dia isu yang utamanya adalah isu accessibility, berdepan dengan situasi formatting ataupun situasi key in dokumen. Perjalanan tu memang penuh dengan liku-liku lah. Tapi kebanyakan cabaran tu akan membuatkan kita lebih matang dan berfikiran terbuka. Sebenarnya waktu posting tu memang saya ada minta Kuala Lumpur lah yang pertama. Hakikatnya kemudahan untuk OKU memang terkini. Katakanlah mesin braille saya rosak. Saya nak hantar repair, paling kalau dekat Kuala Lumpur boleh pergi ke MAB. Memang kita tak dapat elak dari cabaran lah sebagai ada masalah, ada kelemahan saya sebagai OKU yang juga cacat penglihatan kan, untuk sama ada untuk mengajar ataupun untuk aktiviti kehidupan ni lah. Tapi itu bukanlah satu halangan yang besar sebab apa pun cabarannya kena teruskan juga kita punya kehidupan untuk supaya lebih berjaya dan dapat berkhidmat untuk membantu terutamanya golongan senasib ataupun menyumbang kepada sekolah ataupun negara lah umumnya. Segala yang dilakukan oleh pengetua juga guru-guru di Sekolah Pendidikan Khas Cacat Penglihatan di Jalan Batu ini adalah bukti bahawa mereka sebenarnya antara guru luar biasa. Guru-guru ini tidak meminta dijulang dan dipuji kerana ini adalah tanggungjawab mereka sebagai pendidik. Cabaran dan liku-liku pengajaran serta pembelajaran di dalam kelas mungkin berbeza dengan guru-guru murid normal, tetapi mereka tetap puas dan gembira dengan rutin harian di sini. Tambahan lagi persefahaman dan kerjasama di antara pentadbir, guru-guru serta seluruh kaki tangan sekolah amat erat sekali. Kami bekerja dalam satu kumpulan untuk mencemerlangkan organisasi kami. Semuanya saling membantu antara satu sama lain. Dan saya bersyukur kerana dapat satu kumpulan yang memberi kerjasama yang baik dalam setiap aktiviti yang dijalankan di sekolah ni. Ada juga guru-guru kita down degak sebab dapat mengajar, tak dapat mengajar murid ini, tak dapat, ialah murid pendidikan khas. Kalau tak dapat, kita ajar 5, tak dapat, ajar 5, dapat 1. Alhamdulillah dah. Itu ikhtiar kita. Tapi antara pentadbir pun kita ada toleransi yang baiklah untuk memberi sokongan sesama ni. Muhammad Nakiuddin Sharifuddin yang kini menuntut di Institut Pendidikan Guru IPG, Kampus Ilmu Khas, sangat terhutang budi kepada guru-guru di sekolah ini yang berjaya membawa dia keluar dari dunia kegelapan. Paparan ini sesungguhnya memberikan informasi kepada para ibu bapa yang dikurniakan anak-anak cacat penglihatan betapa anak-anak mereka tidak akan melihat kegelapan selama-lamanya. Kategori masalah penglihatan saya adalah kategori masalah penglihatan B2. Masalah penglihatan daripada segi saraf. Cikgu-cikgu yang masalah penglihatan ni memang sangat struggle untuk memberikan bahan bantu mengajar dan juga aktiviti yang menarik kepada student dia. Sebab mereka tak dapat melihat. Jadi mereka hanya menggunakan dari sentuh dan juga dari dengar. Disebabkan sekolah ini juga saya berjaya sampai ke IPG Kampus Ilmu Khas di Ceras tu. Jadi jasa guru-guru tu sangat, saya tak terkata dia punya
berterima kasihnya saya tu tak tahu macam mana nak cakap, sebab disebabkan itu saya boleh jadi seorang guru, insya-Allah. Sekolah pendidikan khas cacat penglihatan seperti di Jalan Batu, Kuala Lumpur ini adalah antara usaha murni kerajaan dalam memastikan setiap anak Malaysia akan mendapat pendidikan sewajarnya tanpa mengira faktor fizikal atau sebagainya. Kerana menanti anak-anak mereka di sekolah seperti ini ialah barisan guru-guru yang bersedia menabur bakti biarpun berdepan 1000 cabaran. Kerana di jiwa mereka sudah terpahat, alah bisa tegal biasa. OKU penglihatan perlukan bimbingan untuk terus maju dan terus memberi sumbangan kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara. Kepada murid-murid ataupun pelajar-pelajar yang sama nasib dengan saya, iaitu yang ada masalah penglihatan ataupun multiple disability. Jadi perkara tersebut bukannya satu halangan untuk kamu berjaya, dan juga perkara tersebut bukannya merupakan salah satu batu lonjakan sebenarnya untuk kamu berjaya. Lagi kamu ada masalah, lagi kamu kena semangat. Reputasi sekolah ni sangat tinggi lah. So saya harap dia pihak kementerian, pihak guru-guru boleh maintain